Dan juga insya-Allah pagi ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-10 ataupun tajuk yang ke-9 ya. 9. Iaitu wasatiyah. Ya, wasatiyah. Pada minggu lepas kita bincang tentang tajuk berhikmah dalam berdakwah ini, ya, dan hari ini tengok pada tajuk wasatiyah ataupun keseimbangan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan di sini ya? Jadi kita lihat daripada matan hadis ini. Haddatsana Abdul Salam ibn Mutahhar qala haddatsana Umar bin Ali an Ma'ni bin Muhammadin al-Ghifari an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati warrawhati wa syai'in minad duljati. Rawahul Bukhari. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abdul Salam bin Mutahhar, dia berkata telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali daripada Ma'an bin Muhammad al-Ghifari, daripada Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Janganlah seseorang daripada kamu menyukarkan atau menyulitkan urusan agama itu, melainkan kamu akan tewas. Maka berlakulah lurus kamu kesemua, mendekatlah kepada yang benar, dan berilah kabar gembira, dan minta tolonglah dengan al-ghadwah. Ini berangkat di awal pagi, dan ar-ruhah berangkat setelah zuhur, dan sesuatu dari ad-duljah berangkat di waktu malam. Hadis riwayat Al-Bukhari, hari yang ke-39. Ini seluruh pesan kepada tentera Islam lah, yang saya sebut waktu bila yang nak gerak ini. Cuma telah bagi tahu tu bahawasanya agama ini mudah. Maksud mudah bukanlah boleh dipermudah-mudahkan, ya. Maksud mudah itu ialah agama ini tidak membebankan. Dia tak membebankan. Nak sembahyang boleh solat, ya, di mana-mana tempat. Ya, tidak seperti agama lain, kan. Jadi maksudnya boleh sembahyang di mana tempat lah, kan. Tapi yang terbaik di rumah Allah lah, di masjid berjemaah. Tapi maksudnya tak semestinya nak mana tempat, kalau ada urusan pun mana-mana pun boleh. Ya. Begitu juga dengan dari segi wudu. Sekiranya tidak ada air, boleh digantikan dengan tayamum. Ya. Seperti juga dengan bayar zakat. Sekiranya tak mampu bayar zakat, boleh digantikan dengan sedekah, banyakkan bersedekah. Ya. Jadi agama ni tidak membebankan. Sebab Rasulullah kata apa? Kalau kamu ni, seorang pada kamu ni menyukarkan urusan agama tu, maka lama-lama dia akan penat lah. Kita pun akan rasa letih, rasa susah lah agama ni. Jadi atas sebab itu nanti orang pun jauh pada agama. Padahal agama Islam tidak demikian. Jadi pengenalan kepada tajuk ini tentang wasatiyah ni. Sejak akhir-akhir ini perkataan wasatiyah diwacanakan secara meluas dalam masyarakat. Ia merupakan sesuatu yang fundamental di dalam Islam yang sepatutnya diberikan penekanan sejak dahulu lagi. Namun apabila ia diberikan penekanan yang serius, bukan sahaja dalam kalangan orang Islam, tetapi juga oleh Barat,
maka ia dilihat mempunyai agenda yang tersendiri. Pada di barat kita sebut apa? Liberal lah. Kan? Liberal. Tu yang kata Islam liberal, Islam liberal. Apa benda yang liberal ni tak? Dalam Islam memanglah dia ada liberal. Tapi bukanlah Islam tu liberal. Ya, apa tu liberal? Wasatiyah ni kan istilah yang lebih beza. Tapi apa yang liberalnya? Liberalnya ialah dalam bab yang berkaitan dengan urusan kehidupan. Adapun dalam bab akidah, mana ada liberal? Kan? Tak apalah, minggu ni kami sembahyang, kau ikut kami sembahyang, minggu depan kami ikut pula agama kau sembahyang. Kan? Benda-benda yang melibatkan akidah, dia tak ada liberal. Yang boleh liberal ni dalam bab fiqah, sebut tadi tak? Ya? Dalam perjanjian Hudaybiyah pun, kan? Nabi bertolak ansur tak dengan golongan musyrikin. Adalah liberal tu. Cumanya kita bila dengar perkataan liberal seperti tadi tak. Sebab tu bila benda ni ya disebut di barat digunakan perkataan ini. Dalam Islam dah ada istilahnya. Ya, wasatiyah tadi keseimbangan. Cuma bila benda kita dengar liberal kita rasa dia kata satu benda yang berbahaya tak, memberi ancaman kepada agama Islam. Dari sudut akidah betul lah. Kan? Dari sudut lain banyak kita bertolak ansur pun. Ya, jadi itu maksud dia. Tapi sebab istilah ni dah salah guna. Jadi orang melihat Islam satu benda, dia sebut Islam liberal ni kita dah terbayang dah. Macam di Amerika, ya, orang perempuan boleh jadi imam. Kan? Orang perempuan di Indonesia, orang perempuan boleh baca khutbah hari raya. Tengok ni kata, itu salah tu. Ya, sebab Islam ini berpaksikan pada wahyu. Engkau nak liberal-liberal pun, kau tengok wahyu dulu. Kalau wahyu kata boleh, boleh lah. Dah wahyu kata tak boleh lah. Itu ciri Islam. Ya. Tapi dalam urusan kehidupan, banyak kelonggaran. Betul sudah sebut tadi, mudah. Agama tu mudah. Jangan kita menyulitkan. Tapi dalam perkara akidah, dia tak ada mudah-mudah. Maksudnya, kita tetap mengakui dalam rukun iman yang kita imani itu, ya, itu tidak ada liberal lah. Tapi dalam urusan lain banyak kemudahan diberi. Itu pun ada kemudahan dalam rukun Islam dah saya sebut tadi. Tak semua orang kalau buat haji katakan bukan semua orang wajib, kecuali mereka yang mampu. Adalah tolak ansur. Kan? Jadi sekiranya ya tak boleh nak berpuasa gantikan dengan fidyah, kelonggaran. Dalam bab urusan kehidupan ibadah boleh, tapi dalam bab akidah tak adalah. Tapi sebab istilah ini barat telah gunakan. Kan? Kita kena faham ya, bila mana sebut barat, Kristian, Yahudi ni, mereka memang inilah sikap mereka tak cuba mempromotkan orang kata apa, istilah tu cuba orang tengok macam tak baik. Ya, betul. Cumanya dari segi sudut akidah kita kena tahan lah. Lakum dinukum waliyadin. Dalam surah Al-Kafirun kau sebut, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu. Itu tak ada toleransi. Kan? Tak ada tasamuh. Kan? Tak ada tolak ansur, tidak ada kesimpulan. Orang kata wasatiyah kat situ. Oleh kerana tafsiran wasatiyah itu sangat luas, masing-masing cuba memperlihatkan corak tafsiran masing-masing bagi menentukan hala tuju umat Islam. Ada yang cuba mentafsirkan wasatiyah sebagai keseimbangan dalam mengamalkan ajaran Islam. Ya, dia kata kita nak beramal agama ni, dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Dunia nak 50, akhirat pun nak 50. Kan? Kalau jadi macam tu 50-50, betul ke kita buat 50-50? Maksudnya agama pun 50%, dunia pun 50%. Betul ke kita buat macam tu? Sedangkan kita sehari 5 waktu solat pun, satu waktu 5 minit atau 6 minit lah campur dengan doa. 6 kali 5 baru 30 minit. Satu hari ada 24 jam. Kita baca Quran. Berapa minit kita baca Quran? Tak? Ya. Jadi betul ke begitu? Ya. Tak betul lah. Kalau kita nak kata agama 50, ya, urusan dunia 50. Tetapi Islam ini mengajarkan kita bahawasanya bukan agama 50, ya, dunia 50. Agama tu 100%. Udkhulu fil silmi kafah.
masuklah kamu dalam Islam sepenuhnya, tak ada 50-50, 100%. Macam mana nak 100%? Kan? Tadi saya sebut semayang tadi baru 30 minit. Baca Quran pun buat muka je pun, berapa minit je dapat. Bukan demikian. Agama bukan ajar demikian. Kalau kita kata 50-50 tu dah jadi sekular lah. Jadi kita ni Islam 100%, maksudnya bila mana kita nak jadikan urusan kehidupan kita sebagai ibadah, kita letakkan setiap urusan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pergi kerja cari rezeki kerana Allah, jadi ibadah lah. Petang-petang, pagi-pagi pergi jogging kat taman tu kan. Pergi ke mana, kat Imtiaz pada taman tu ataupun dekat Bukit Beringin lah, jogging pagi-pagi ni. Haji, kerana Allah, ibadah. Jadi maksudnya urusan dunia pun boleh jadi ibadah kalau kita letak kerana Allah Ta'ala. Jadi 100% lah. Mana ada 50-50. Ya, itulah maksudnya. Jadi agama bukan demikian. Ya, jadi ada simbangan dalam mengamalkan ajaran Islam. Ya, nak dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Jadi kalau kita faham demikian, sebab tu kenapa orang berani dia ambil rasuah, kenapa orang berani dia buat maksiat, kenapa orang berani ni? Sebab dia kata apa? Bab agama ni dah hanya dalam bab perkara semayang. Dan bab semayang je lah, jadi bab semayang itulah agama. Hal lain semua saya punya personal punya, ya, urusan peribadi saya. Itu yang jadi macam tu. Sebab orang yang faham agama demikian. Bab semayang je. Kan? Ataupun daripada dia agama tu datang bila? Bila mana dia setelah dia selesai dah bersara dah, baru datang agama tu tak? Itu dia kerja muda-muda ni sibuk cari dunia ni, semayang tidak, apa tidak semua ni, tak apa dia ni suruh aku dah pencen esok aku baru nak buat. Jadi ni yang pemikiran yang berbahaya. Ya. Sebab tu saya kata tadi tak, agama ni dia tak ada 50-50, dia 100%. Kemudian apa lagi dia kata? Dan meletakkan sesuatu tanggungjawab pada haknya. Ya, aliran ini terdiri daripada mereka yang mempunyai sifatnya ikhlas dan bertanggungjawab terhadap Islam. Ya, bila mana dia letakkan dengan cara betul tadi, dia tak letak 50-50. Agama ni 100%. Tu baru betul lah. Wasatiyah diambil daripada perkataan wasat yang membawa maksud terbaik dan terpilih. Mengikut Al-Qamusul Muhit, perkataan wasat membawa makna paling adil dan terbaik. Dalam bahasa mudahnya, kalimah wasati memberi makna adil, terbaik dan pertengahan ataupun seimbang. Yang kita faham sekarang perkataan itu seimbang. Ya, sebab wasatiyah memberi banyak makna. Terbaik, mudah, ya. Dalam mentafsirkan maksud ummat wasata, para mufassir, yakni ahli-ahli tafsir seperti Al-Qurtubi, Asy-Syaukani dan At-Tabari sepakat bahawa ummah wasata membawa maksud ummah yang terpilih dan terbaik. Seperti umat Nabi SAW, ummatan wasata ni, umat Nabi ni, umat Muhammad SAW ialah umat yang terbaik. Kan? Pada kita tengok hari ni, ya, apa yang terbaiknya tak? Ya, dengan masyarakatnya, dengan macam-macam isu kan hari ni tak? Maksudnya umat yang terpilih ini ialah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, umat yang mana mereka ni diangkat darjat mereka kerana mereka melakukan kerja Nabi SAW, yakni berdakwah. Itu kita malam kita tajuk yang kita bahaskan tajuk pada minggu lalu tentang berkhidmat dalam dakwah tak. Maksudnya dakwah ini semua orang kena. Maksudnya semua umat Nabi Muhammad ni diletakkan tanggungjawab untuk berdakwah. Sedangkan nabi-nabi terdahulu hanya para nabi je dapat tanggungjawab ni. Para rasul saja yang dapat tanggungjawab berdakwah ni. Tapi umat Nabi Muhammad SAW semua dapat. Semua dapat tauliah lah. Kan? Boleh berdakwah. Ini ajak orang buat baik. Itu kata umat yang terbaik. Ya. Jadinya ummah wasata yang terbaik dan terpilih ini tentulah umat yang bertakwa, iaitu dengan melaksanakan semampu mungkin segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Dia berusaha melaksanakannya biarpun tidak digemari oleh nafsu. Ya, sebab perkara ibadah ini, ya, dia tidak disukai oleh nafsu.
Berarti bila ibadah kita buat dengan nafsu, dia akan jadi macam tadi lah. Lama-lama dia akan penat, dia akan letih. Dia buat ibadah sebab apa ni? Sebab dia nakkan sesuatu, ya, dia nakkan sesuatu habuan itu. Contoh dia tengah apply projek sekian-sekian lah kata tak. Makanya rajin dia ke masjid, rajin ibadah, rajin semua sebab dia target. Aku buat benda ni sebab aku nak dapat benda tu. Tu pasal aku rajin puasa sunat, aku rajin jaga solat jemaah, aku rajin bersedekah. Ditakdirkan tak dapat. Dia tak dapat, dia kata apa? Penat aku semayang, penat aku doa lemari masjid awal-awal selalu, tak dapat pun. Itu ibadahnya kerana nafsu. Ya. Tapi bila kita letakkan ibadah tu kerana kita sebagai hamba Allah, kita beribadah kerana kita beriman dengan Allah SWT dan Rasulnya, maka kita tak kira lah dapat ke tak dapat ke, kita susah ke kita senang ke, tetap kita taat perintah Allah. Sebab kita tahu setiap benda yang kita buat kerana Allah semua ada ganjaran pahala. Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan, kita bersabar, dapat pahala yang besar. Ya, orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan kesusahan, dengan bala, dia dapat bala yang susah, dia sabar dengan ujian yang dia terima, maka ganjaran pahalanya itu cukup besar, hingga tak boleh nak dikira berapa nilai pahala kesabaran orang yang diuji dengan kesusahan. Macam rakyat Palestin hari ini tak, diuji dengan demikian, di Gaza khususnya tak. Makanya ya, pahala kesabaran mereka itu tidak merungut, tidak meletakkan kesalahan itu kepada Allah Ta'ala, tidak menyalahkan alam, tidak menyalahkan orang lain. Maka mereka terima hakikat itu, ini ujian, kita faham ini ujian Allah ke atas kita. Tak, terima je, hadap benda ni tak, dengan penuh kesabaran. Orang pahala yang dah sabar ini, bila nak ditimbang di hadapan Allah, tak boleh nak kira berapa nilai, sebab dia nilai terlalu besar. Kalkulator boleh nak kira, kan, yang besarnya pahala orang yang bersabar tadi. Tapi kalau buat ibadah kerana nafsu, dia ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi bila buat kerana nafsu, yang kita akan rasa penat, kan, kita rasa jemu. Malas aku bangun tahajud malam-malam, benda tak dapat pun, macam ni juga, kan. Hidup macam ni juga tu, kan, kereta tak tukar-tukar, inilah kereta yang dah 20 tahun aku pakai kereta yang sama, penat aku, kan. Jadikan ini tu. Jadinya, ya, manakala dalam perkara ibadah, dia terus melakukannya dengan bersungguh biarpun bercanggah dengan logik akal manusia, dia tetap istiqamah dalam melakukan ibadah. Dari segi istilahnya pula sama seperti makna bahasa, kecuali ulama menyebut tawasud merupakan keadaan yang dipuji pada ghalibnya, pada kebiasaannya, yang berdiri di atas asas akal insani yang sejahtera, maksudnya akalnya waras lah, dengan fitrah, dan menyelamatkannya daripada cenderung kepada melampau ataupun ekstrim ataupun cuai. Tidak ekstrim dalam beragama. Apa itu ekstrim? Ekstrim melampau, nah, melampau, terlalu keras ataupun syadid, ya. Dia tengok nanti ada hadis tentang ni. Ini dinyatakan oleh Dr. Muhammad Abdul Latif Al-Farfur dalam kitab Al-Wasatiyah fil Islam. Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis, firman Allah SWT dalam suratul Baqarah ayat yang ke-143 yang menyebutkan bahawa umat Nabi Muhammad SAW adalah ummatan wasatan, yang menjadi saksi terhadap umat yang terdahulu. Seperti mana ayat Allah Ta'ala ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Maksudnya, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah, yaitu Muhammad SAW pula, akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Ya, jadi umat Rasulullah umat yang terpilih.
Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW melarang umatnya bersikap melampau. Ya, seperti sabdanya yang bermaksud, ya, dalam beragama ni jangan melampau. Sebab kita akan penat. Ya, jangan ekstrim dalam beragama. Orang akan nampak Islam tu sempit. Kan, tak ada langsung ruang langsung lah kan. Jadi dan dalam Islam tidak terlalu longgar supaya agama boleh nampak diperkotak-katikkan, tidak demikian. Kan, ada bab Islam tu orang kata berpendirian teguh, khususnya dalam bab akidah lah. Tapi dalam bab urusan dunia ni banyak je tasamuh, banyak kelonggaran. Sebab tu kenapa yang adanya mazhab. Tak, kenapa kita ada mazhab 4, Imam Hanafi, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, ya. Sebab apa? Kelonggaran-kelonggaran inilah mengikut pandangan. Tapi dalam bab akidah tak ada. Sebab itulah bila mana dia sebut tentang akidah, dia mesti berasaskan akidah ni Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Siapa mereka ni? Yang mana mereka ini berpegang pada ajaran Quran, berdalilkan daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis dengan tafsiran para ulama yang muktabar. Jadi ini akidah yang selamat. Adapun selain daripada itu tak disebut. Sebab Rasulullah sebut tentang 73 golongan yang akan masuk ke dalam neraka, satu je masuk syurga. Betul. Sebab itu Islam macam-macam fahaman ada hari ini. Yang satu betul yang akan selamat ialah mereka yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dengan tafsiran Al-Mu'min dan juga mufassir daripada ulama-ulama muktabar. Itu selamat. Ya, daripada itu belum ada jaminan ya akan selamat. Jadi ini suatu teguh tentang jangan ekstrim dalam beragama. Ya, Rasulullah sebut apa? Maksudnya berhati-hatilah kamu terhadap ekstrim, yakni melampau. Kerana sesungguhnya perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah sikap ekstrim dalam beragama. Orang yang ekstrim agama ni bukan orang makin dekat, makin jauh daripada agama. Yang rugi siapa? Ya, yang rugi kita dan juga orang lain. Kita rugi sebab apa? Orang yang ekstrim yang rugi bukan kita lah. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dia rugi. Sebab dia terlalu keras dalam beragama hingga dia memandang agama ni begitu sempit, tak ada langsung tolak ansur. Makanya dia akan dijauhi dan dia juga bila dia berfaham demikian, dia berfahaman yang salah. Ya, jadi bila salah ni maksudnya tergelincir lah daripada Islam tu sendiri. Ya, sebab Islam tak cakap macam ni, kau yang cakap macam ni. Ya, jadi demikian. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang ke-3248, hadis ini bersatu hadis sahih. Ini yang pertama, soal larang ekstrim dalam beragama. Hadis yang kedua juga, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan bagaimana Rasulullah SAW melarang dan menegah 3 lelaki yang ingin berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya, so 3 orang lelaki ni, mereka ni baru masuk Islam, berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, tanya tentang ibadat Nabi. Nabi Aisyah pun beritahu Rasulullah ni sembahyang, Rasulullah puasa, ya, Rasulullah buat solat malam kan. Jadinya Rasulullah beribadah. Jadi bila tengok demikian, mereka merasakan bahawa kita ni baru masuk Islam kan, kita dah banyak ketinggalan dah kan. Sebab apa? Tengok Nabi sendiri punya ibadah macam ni. Boleh tengok sahabat-sahabat pun ibadah mereka ni hebat-hebat. Kita ni dah ketinggalan dah, maka kita kena kejar balik. Ni pun satu fahaman yang salah juga. Ya, iaitu bila mana mereka faham bahawa agama ni kena banyak ibadah, betul lah. Tapi cara faham tu macam mana tuan? Dia faham, ingat agama ni macam kita lari maraton. Tak? Kita buat maraton lari merentah desa lah katakan. Ya, mula daripada Masjid Nur Alam ni sampai ke Pekan Kuala tu, pusing ke pantai, lalu Kampung Tengah ni masuk balik. Ya, jadinya disebabkan diorang sampai lambat. Ni saya buat satu analogi lah. Ya, disebabkan mereka ni tadi orang dah lari dah start pukul 8. Jadi pengadil dah tiusa perang pakai lari dah. Ni orang ni baru sampai pukul 8 suku katakan. Orang dah lagi depan, orang dah sampai ke Kampung Tengah tu. Dia orang pun sampai sini. Disebabkan mereka rasa kita ni dah lambat dah ni.
kan. Jadinya kejar, kan. Jadi dah sampai lambat, dia kejar, dia pecut, nak sama dengan yang depan, sebab nak sama dengan orang yang depan. Dia faham agama demikian. Agama bukan macam tu. Ya, agama Islam ini kita beramal dengan caranya sederhana, tidak membebankan diri. Kita bukan menyiksa diri. Ya, agama Islam bukan agama yang cucuk sana dicucuk sini lah, bukan macam tu. Dia tidak menyiksa diri. Beramal apa yang kau ada, sebab dia bukan kira banyak. Ya, ibadah itu bukan kira banyak. Kita buat ibadah sebab kita nak meraih rahmat Allah. Kita nak Allah sayang pada kita. Jadi setiap orang tu berbezalah. Ada orang yang beramal baru 20 tahun dah meninggal dunia, masuk syurga. Ada sahabat Nabi baru masuk subuh pagi tadi ni, baru masuk subuh, masuk Islam, baru masuk Islam pagi tadi, dapat seruan pergi jihad, mandi wajib pun tak sempat. Ya, terus pergi perang, pergi perang terus meninggal dunia. Inilah Rasulullah kata orang yang tak pernah semayang tapi masuk syurga. Tak pernah semayang pun, semayang celah mana? Baru pagi tadi masuk Islam, dunia dah keluar pergi jihad meninggal, mati syahid. Tak semayang lagi, tak pernah sembah Allah tapi dapat masuk syurga. Inilah orang. Begitu pula. Mandi wajib pun tak sempat. Kan? Itulah kata. Sebab agama ni bukan kita nak tengok berapa banyak kita buat itu. Kalau kaum Nabi Musa AS memang demikian. Kalau dari segi ibadah, hebat lagi ibadah kaum Nabi Musa. Sebab mereka beribadah ratusan tahun. 300 tahun beribadah, 400 tahun beribadah. Kalian tengok segi banyaknya ibadah lah. Ya? Tapi kita bukan ibadah sebab banyak, tapi sebab nakkan rahmat Allah. Sebab tu Rasulullah beritahu pada sahabat, sungguhnya kita ni masuk syurga bukan kerana amal ibadat kita, tetapi kerana apa? Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, betul ke? Masuk syurga bukan kerana ibadah, kan? Walaupun engkau ya Rasulullah, ya, walaupun aku. Bukan sebab ibadah, tapi sebab apa? Sebab kita nak meraih rahmat Allah. Kita nak Allah sayang dengan kita. Ada orang yang baru pagi tadi dia bertaubat, malam tadi minum arak, mabuk, seduk-seduk pagi, astagfirullah, ya Allah, apa nak jadi dengan aku ni, ya Allah. Aku hidup macam ni kan, dah berbelas tahun aku hidup macam ni, tak pernah sembah pun, tak pernah sembah Allah, dan mulut bau arak. Pagi ni dia isah, dia bertaubat, dia menangis-nangis minta depan Allah, dia minta Allah tak ampunkan dosa dia tak. Tiba-tiba keluar rumah nak pergi kerja pun berdebu jatuh, kena serangan jantung, mati. Nah, di sisi Allah dudukan dia mulia. Kita yang dah tahu tak, pada kita tahu kehidupan tu, kita jangan menilai orang yang telah meninggal dunia dengan kita berhukum. Kan, ini mati ni confirm neraka lah kau, macam ni cara mati lah ni. Itu bukan urusan kita. Dia dah meninggal, sebab itulah dia dah meninggal, serah kepada Allah SWT lah. Serah kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi bukan urusan kita lagi dah. Jadi ini yang Rasulullah tegur tadi. Bila mana 3 lelaki ini dalam hadis ni, dia memandang ibadah itu dari situ banyak. Habis Rasulullah tegur. Jadi bila mana Sayyidatina Aisyah bagi Rasulullah apa yang dia orang nak tadi, dia kata macam ni tak. Maka Rasulullah panggil balik ketiga-tiga orang ni. Rasulullah tanya tadi, apa kau cakap tadi? Kan? Dia kata yang seorang ni dia kata apa? Aku ni sebab tengok kami ni baru masuk Islam, rasa ketinggalan dalam ibadah. Jadi mulai hari ni aku akan berpuasa tiap-tiap hari, aku tak nak buka lah. Tiap-tiap hari aku nak puasa. Yang seorang lagi dia kata apa? Mulai hari ni aku tak nak tidur malam, aku nak bertahajud je sampai pagi. Yang seorang lagi kata apa lagi? Yang seorang lagi dia kata aku mulai hari ni aku tak nak kahwin. Sebab kan dikahwin menyusahkan. Baru angkat tabir nak sembahyang, abang, gula tak ada bang, pergi kedai. Aduh, baru nak sembahyang. Kan? Baru nak buka Quran, nak baca Quran. Bang, ni anak tukar pampers bang. Malas aku kahwin. Menyusahkan je tak. Baru nak ibadah kan macam-macam kerja pula kan. Jadi orang nak kahwin lah. Ini surah tegur. Ini surah tegur. Surah kata apa? Ya? Dan sabda Nabi SAW yang bermaksud, demi Allah, Rasulullah bagi tahu pada mereka ni, demi Allah, sesungguhnya aku, Nabi sendiri kata, aku ni orang yang lebih takut pada Allah daripada engkau. Dari segi takwa, Rasulullah bukan bongkak.
Bukan Rasulullah kata aku ni nak hebat, tak. Rasulullah kena bagi tahu dia orang ni, aku ni Nabi, kau tahu tak? Aku ni pesuruh Allah, aku ni yang paling takut dengan Allah, kau tahu tak? Aku ni, kata Nabi SAW, tak? Tetapi ya, dan aku ni lebih bertakwa daripada kamu semua. Nak compare dengan korang semua, aku yang paling baik lah, aku paling bertakwa lah ya. Tetapi kata Allah, aku juga berpuasa dan berbuka. Aku orang yang paling dekat dengan Allah pun, yang paling bertakwa dengan Allah pun, aku berbuka, aku juga puasa. Yang kau dia tak nak puasa, tak nak buka-buka ni pasal. Kemudian Rasulullah beritahu juga, aku juga solat dan tidur. Dan solat dan tidur. Kan? Bukan Rasulullah solat banyak-banyak tak tidur dah, tidur tak. Kan? Pada relax dah. Dan juga Rasulullah sebut, aku juga menikahi wanita yang kau tak nak kahwin tu pasal. Bukan tak kau seorang, isteri Rasulullah lebih daripada 3 orang, lebih daripada 4 orang kan, ramai lah. Aku juga kahwin, yang kau tak nak kahwin ni pasal. Dah kau ni lagi hebat pada aku ke? Itu Rasulullah nak bagi tahu. Yang korang ni nak ibadah ni, yang teruk sangat ni, korang ni lebih hebat pada aku ke? Aku yang paling dekat dengan Allah pun buat relax-relax je ibadah. Aku sembahyang, aku juga berpuasa, aku juga tidur relax, aku juga kahwin. Yang korang tak nak kahwin ni pasal. Jadi konteks tadi kena tengok. Kalau tegur, maksudnya jangan lebih-lebih pula. Kan? Sebab ibadah tu bukan kira banyak saya sebut tadi tak. Kita setiap kali buat ibadah, kita nak dekat pada Allah. Buktinya apa? Bila ibadah kita tu kita buat kerana Allah, kita akan tinggalkan maksiat. Tak buat benda-benda haram. Tu bukti ibadah kita diterima. Kan? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah janji dah. Dalam Quran Allah sebut, inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada membuat kerosakan, daripada kamu buat kemungkaran. Jadi dengan sebab solat, kamu tak buat maksiat. Dengan sebab solat, kamu tak buat kemungkaran. Itu janji Allah. Tapi kalau orang tu solat, dia buat kemungkaran, salah Allah ke? Salah ayat Quran ke? Tak salah, engkau lah yang salah. Diri sendirilah yang salah. Sebab engkau tak menjadi, kita tidak menjadikan orang tu, dia tidak menjadikan solat tu untuk perkara yang mencegah pada maksiat. Dia yang salah. Bila dia salah, dia kena cek balik, apa masalah aku ni? Ya? Segi rukun tak cukup ke? Cara solat tak betul ke? Tengok betul lah, 13 rukun dah cukup. Tapi rupanya apa masalah? Enjin ada masalah. Dia punya enjin ada problem. Body tak ada problem. Tayar semua okey, cantik. Ya, dalam enjin ada problem, kena overhaul sikit dalam ni. Kena cuci betul. Hati dia ada masalah. Ya. Rupanya dia semayang ini bukan kerana Allah, ada niat-niat tertentu. Ya. Jadi sebab itulah kenapa dia semayang ini tak ada kesan pada dia. Kan? Enjin dalam ada masalah. Jadinya Rasulullah tegur lagi. Barang siapa, Rasulullah tegur 3 orang lelaki ni. Barang siapa yang membenci sunnahku. Apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu ialah apa yang Rasulullah buat. Macam tu Rasulullah, macam tu Rasulullah buat, macam itulah sahabat buat. Jangan lebih-lebih. Kan? Tidak berlebih-lebihan. Ya? Macam mana Rasulullah buat, macam itulah kita buat. Ya? Maka barang siapa yang membenci sunnahku. Benci sunnah Nabi bukan setakat dia tinggalkan sunnah. Kita kena faham tu. Ya, bukti benci kepada sunnah Nabi bukan dia tak buat sunnah tu. Tak buat tu kita pun banyak yang kita tak buat. Ya, benci juga membawa maksud ialah Nabi buat macam ni, kau buat macam tu. Benci sunnah Nabi ya. Maksudnya yang kau buat tu kau rasa lebih baik pada Nabi buat. Tak syok puasa hari Isnin Khamis 2 hari tak best lah. Aku nak buat hari Rabu dengan hari Jumaat, tambah 4 hari. Benci sunnah Nabi lah tu. Sebab dia kata, pada dia rasa puasa Isnin Khamis tu tak cukup. Nah, puasa Isnin Khamis tak cukup. Pada dia kena tambah lagi 4 hari, barulah aku lebih dekat pada Allah. Kecuali puasa qada. Puasa qada tu hantam sajalah. Nah, ini puasa sebab dia ibadah sunat yang dia nak buat ni. Rasulullah kata kalau tak cukup Isnin Khamis, kau buat lagi lah 3 ni. Ya, puasa pada hari putih 13, 14, 15 hari bulan Islam. Dan ni Syaban ni kan. Buatlah yang ni. Ya. Jadinya tu bila menyalahi sunnah Nabi pun dia antara bukti tanda dia benci pada sunnah Nabi SAW. Bukan dia tak buat sunnah tu, dia buat tapi cara lain, ikut cara dia. Pada dia rasa yang cara ni lagi best. Bukan kira best kan. Ibadah tu bukan kira syok. Sebab ibadah bukan nafsu. Ibadah ni perintah.
Jadi bila benda tu buat, kau suka kau tak suka, kau tetap kena buat. Kan? Kau faham kau tak faham, kau tetap kena buat. Lepas tu bila mana ada orang dia faham bahawa kau apa guna kau semayang. Kalau kau tak faham apa yang kau baca, bukan kira yang tu. Jadi kalau selagi kita tak faham baca, tak payah semayang. Untung banyak macam tu. Yang kena semayang orang Arab je lah. Sebab dia faham bahasa Arab. Jadi orang Melayu semua tak payah semayang lah. Orang yang bukan Arab tak payah semayang sebab tak faham bahasa Arab. Kan? Ini konsep yang salah. Ya, ibadah itu perintah. Kau faham ke, kau tak faham, kau tetap kena buat sampai kau rasa nikmat beribadah itu. Kan kira faham. Ya, sampai kita rasa ibadah itu seronok, bukan seronok, atau sesuatu benda yang tidak membebankan. Ya, bila kita sampai satu peringkat, kita buat ibadat, kita tak rasa ibadah itu membebankan kita pun. Ni bulan Ramadan nak datang ni kan. Oh ya Allah, susahnya aku nak makan macam mana nanti bulan Ramadan ni kata ha. Ya? Banyak kedai tutup ni kan. Ya, kena main ni lah, kena beli kat ni pintu belakang lah tak. Kedai mamak susah hati cari mana kedai mamak mana yang buka ni yang puasa. Dia susah hati mari bulan Ramadan. Maksudnya apa? Tak sampai lagi lah maksud ibadah tu. Orang yang mana maksud sampai ibadah dari diri dia, mari bulan Ramadan, alhamdulillah seronoknya aku bulan Ramadan ni. Kan? Di samping dapat buka puasa free lah, gantung periuk sebulan. Dari Kuala Lumpur lah. Kan? Gantung periuk sebulan. Hari ni buka masjid ni, esok buka masjid ni, esok buka masjid ni, pusing merata lah. Kan? Buka puasa lah. Sebulan tak ada ni. Sahur sekarang pergi masjid, bawa Tupperware. Dan ambil untuk sahur. Oh seronok. Itu ada orang pandang macam tu. Ada orang pandang di bulan Ramadan ni peluang untuk mencana ibadah. Solat tarawih ada, setiap ibadah kita digandakan lebih daripada 10 dalam bulan Ramadan. Seronok. Kan? Itu rasa nikmat. Kan? Kita nak ibadah tu kita rasa macam tu. Ni semayang subuh ni, tak sabar pula. Ya Allah kan zuhur sekarang aku nak datang masjid, aku nak semayang lagi. Itu kita dah sampai peringkat, kita rasa ibadah itu menenangkan kita. Tidak menyusahkan kita. Ni insyaAllah ada makam tinggi orang macam ni. Ya. Hadis riwayat Bukhari, soal teguh. Jangan ekstrim dalam beribadah. Terangannya, istilah wasatiyah adalah antara istilah yang banyak digunakan oleh ramai umat manusia, umat Islam, termasuk ulama apabila ingin menggambarkan sifat asasi agama Islam. Malangnya, istilahnya ringkas tetapi mempunyai maksud yang mendalam ini seringkali disalahertikan. Ulama dari dahulu hingga sekarang banyak membahaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan istilah wasatiyah tersebut secara tepat. Istilah ini juga banyak dijadikan sebagai hujah untuk menindakkan atau mengiyakan sesuatu tindakan. Lebih memburukkan lagi, wujudnya golongan musuh Islam yang melihat istilah ini sebagai satu alat untuk menghancurkan kefahaman dan kekuatan umat Islam. Itu dia kata tadi. Dia gunakan istilah ni juga. Kan? Ya, liberal, wasati ni. Jadi orang nak nampak benda tu buruk. Kan? Waktu dah hari ni, tengok dia sebut kata liberal tu, ya Allah. Rasa macam, teruk ni, sesat. Bukan sesat. Tengok pada mana kita letak perkataan tersebut. Ya. Perkataan tersebut kita letak di mana. Kalau letak dalam perkara ibadah urusan kehidupan, tak ada salah pun. Tapi bila letak perkataan liberal pada akidah, pada amal ibadah kita yang kita buat ini, itu ada masalah lah. Jadi perkataan itu tidak masalah. Tapi kita tengok di mana dia letak tempat tu. Ya. Tengok kedudukan dia. Contoh kalau Quran sendiri, salah letak tempat, berdosa. Quran bila letaklah tandas, dapat pahala ke macam tu? Itu dah menghina Quran dah tak? Dia mana kedudukan Al-Quran? Quran letak di mana? Letak atas lantai pun. Masuk rumah letak tempat tepi ni atas lantai. Tempat lak kaki tu. Kan? Itu kedudukan Al-Quran. Jadi kena tak elok lah. Jadi perkataan tak salah. Tapi cara letak tu di mana? Nak? Jadinya mereka ni mempergunakan istilah tersebut dengan tujuan merosakkan kefahaman umat Islam dari dalam. Sebab tu kenapa ada Islam liberal. Dia ni benda macam ni, dia telah menyalahfahamkan kan, golongan-golongan yang mana mereka ni golongan anti hadis baik, sisa Islam ke siapa-siapa sajalah. Ya, mereka menyalahgunakan istilah ini. Walaupun istilah itu ada dalam Islam. Ya, sebab apa? Sebab mereka nak merosakkan kefahaman umat Islam. Itu yang sebabnya.
Bila umat Islam dia salah faham tentang agama, alangkah ada dia beramal dengan apa yang dia salah faham. Sebab amalan tu tidak diterima. Dia seronok lah. Kan? Dia seronok lah. Nah, dia nak itu tujuan dia. Lalu umat Islam yang wasatiyah di sisi mereka adalah umat Islam yang tidak kenal jihad, tidak memperjuangkan hukum syarak, menggalakkan kebebasan ijtihad tanpa kelayakan sepatutnya. Hari ni ya, ada orang dia budak-budak muda dia bela anjing. Ya. Kenapa kau bela anjing? Salah kan bela anjing. Dalam mazhab Maliki kata boleh. Kan? Mazhab Maliki kata boleh bela anjing. Oh, jadi dia pegang yang itu je. Boleh bela anjing. Tak apa cakap. Dalam mazhab Syafi'i pun boleh. Tapi macam mana? Kan? Nak bela macam mana? Anjing yang macam mana? Untuk tujuan apa? Bukan cara bela anjing main peluk-peluk letak atas katil lah. Letak sopa peluk anjing. Anjing besar itu lah. Senonek dia pun. Yang boleh dibela anjing untuk tujuan keselamatan. Nak jaga tanah kita, nak jaga rumah kita dah. Kawasan perumahan ni kata banyak pecah rumah. Risau kita dah. Dah pasang CCTV pun kena rompak juga. Letak anjing seekor kat luar untuk tujuan keselamatan. Boleh lah. Untuk anjing buruan. Dalam mazhab Syafi'i pun ada anjing buruan. Boleh. Tapi bila letak anjing dalam rumah, mari peluk-peluk bela macam bela kucing, itu yang salah. Ya. Walaupun dia kata Imam Malik kata celah mana boleh bela anjing peluk-peluk Mana tunjuk sikit kitab mana sebut. Ini yang kata salah faham. Nah, pada dia benda tu tak ada apa. Tak. Anjing tu najis. Fikir macam tu. Anjing tu najis sebab dia masuk dalam sultan. Jadinya kalau dia dah masuk rumah, peluk rumah, kau nak semayang macam mana? Boleh pegang anjing. Boleh pegang anjing macam mana kalau tangan basah? Lepas mandi peluk anjing. Macam mana ni? Jadi benda macam ni lah. Orang hanya pegang kata, masak tu kata boleh, masak ni kata boleh. Tengok pada isu apa. Ya? Atau isu apa dia nak bahaskan. Macam mana? Bila masa boleh, bila masa tak boleh. Ya? Sampai hari ni pun ada orang Islam kita yang mana yang jahil, semua jahil lah ni. Bila pergi ke barat, makan daging babi, kenapa kau makan? Dia tuan-tuan, kita nak cerita pasal daging babi, daging khinzir ni. Jangan tengok kat Malaysia. Kat Malaysia memang tak perlu makan lah. Kalau kita pergi ke barat, ke UK, ke US sendiri pun, dia punya daging babi tu tengok cantik, comel, tengok tak ada rasa apa pun. Tengok macam daging ayam je. No. Dan kalau dia makan dia tak kisah, dia hantam saja. Tak apa, kenapa kau makan? Darurat. Darurat macam mana? Banyak lagi pilihan makanan. Kalau di barat dia ada je makanan yang mana yang vegetarian. Ada je boleh cari makanan-makanan macam tu tak? Apa yang darurat? Jadi ini yang salah faham. Tu kata liberal tu. Kemudiannya dia menggalakkan kebebasan ijtihad tanpa kelayakan. Sebab dia tak ada kelayakan untuk mengeluarkan hukum agama. Dia buat hukum dia sendiri. Kemudiannya berlemah lembut dengan orang kafir sehingga walaupun Islam dihina dan undang-undang Islam ditolak, kan? Bertasamuh. Dalam bab orang kata apa, hukum pun kita boleh bertolak ansur, sedangkan dalam Islam tu tidak. Kita minta tentang hukum Islam, dia bermula daripada hudud atas, had lah hudud, ada kisos, dia ada diat, dia ada bayar apa dia ada takzir. Itu kebebasan yang mendalam. Dia nak cerita isu tu perbahasan yang mendalam. Ya. Jadi ini dia bukan hanya memandang pada hudud saja, itu sebahagian. Itu dan undang-undang tertinggi tak. Dia ada je lagi. Takzir pun termasuk dalam undang-undang Islam. Yang kita faham, jangan kita salah faham, hanya untuk sebut Islam terpandang hudud saja bukan. Satu, ada lagi kisah pun hudud Islam. Bunuh dia pada bunuh. Nah, kau bunuh orang, kau juga dibunuh, kena gantung. Kisah lah. Ya, takzir macam hari ni lah. Jadi banyaklah benda ni boleh bahas. Jadi tengok perundangan tu letak di mana. Yang kita letak setempat je, bukan semua hudud dah. Ada bahagian-bahagian dia. Ya, kadang-kadang takzir ni hukumannya kadang melebihi hudud tu lah. Ya, tengok pada tempat lah. Tu kata takzir. Ya. Jadi benda tu kita faham. Bila nak dibahaskan kena bahas dengan cara ilmiah. Bukannya cara emosi. Dia tengok cara emosi, semua kita nak nampak, ya Allah, tuan. Ada bukan? Tengok nanti tu. Dia kena bahas secara akademik. Kan? Tapi bila sampai orang bincang, bukan dapat akademik, atas dasar apa? Emosi.
kan? Tak bincang akademik pun, dia pun tak tahu apa benda nak cakap. Nah, maka dia akan nampak benda macam ni. Padahal benda yang dibuat ada isu apa, takzir je pun, bukan berkaitan dengan hudud dengan apa kan. Mereka masih berdiam diri dengan alasan sudah semestinya mereka yang orang kafir itu menolak hukum hakam Islam kerana mereka belum lagi beriman dan lain-lain lagi. Ujar mereka adalah wasatiyah, yang dimaksudkan adalah bermaksud pertengahan, bersederhana dan sebagainya. Antara itu tindakan berjihad. Sebab salah faham tentang Islam tadi, dia duk tengok Islam ni terancam, Islam ni macam ni tak. Lantaran itu tindakan berjihad secara peperangan dan seumpamanya hukuman mati dalam hudud, tegas dengan orang kafir seperti yang dinyatakan Al-Quran, ya, terutamanya apabila Islam dihina dan hukum hakam yang dipermainkan, telah terkeluar daripada ruang lingkup wasatiyah. Ya, kerana bukanlah bersederhana dan pertengahan antara kelembutan dan kekerasan, dan tidak bersifat ta'ayush silmi, keharmonian hidup bersama, dan tolak ansur dalam beragama. Saya sebut tadi dah, yang ada urusan yang mana boleh tolak ansur. Dalam akidah mana tak tolak ansur. Dr. Muhammad Abdul Latif Al-Fafu juga menyatakan bahawa tiadalah di sana yang lebih baik di sisi ahli akal, yakni orang yang berakal, lebih indah, lebih cantik dan lebih manis daripada tawasud, pertengahan atau sederhana dalam semua perkara. Pengajaran hadis ini, Fathul Bari dalam Syarah Sahih Bukhari menyatakan bahawa Islam itu adalah agama yang mudah, atau dinamakan agama itu mudah sebagai ungkapan lebih mudah jika dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Kalau kita nak compare dengan agama lain, Islam itu mudah lagi. Kerana Allah SWT mengangkat daripada umat ini bebanan syariat yang dipikulkan ke atas umat-umat sebelumnya. Contoh apa? Contohnya tentang dalam masalah taubat. Taubatnya umat terdahulu, umat sebelum umat Rasulullah, adalah dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Bunuh diri. Ya, itu cara taubat umat dahulu. Tapi sekarang dah boleh haram. Mana boleh bunuh diri? Dalam syariat Muhammad. Tak apalah, saya pegang syariat Nabi dahulu, mana boleh. Setiap umat tu bila datangnya para Nabi ini terbatas syariat lain, kena pakai syariat yang ni. Sebab tu bila mana datang, kalau dulu agak orang Arab Jahiliah yang masih lagi ada yang berfaham pegang agama Hanif, yang pegang ajaran Nabi Ibrahim AS, datang Rasulullah terbatas lah. Kena ikut yang ni, tak boleh pakai yang dulu lagi dah. Contoh macam mata wang bila tukar dah mata wang, tak pakai dah mata wang dulu, walaupun kita ada satu beg, satu almari, duit dalam almari pun, ya, duit tu. Tapi sebab duit tu tak laku, berilah jual tolak kat museum, kat mana-mana, siapa peminat pengumpul mata wang lama, boleh jual kat situ. Pokok dapat mahal lagi kan. Tapi ni dia tak ada nilai. Dina Iraq katakan, sebelum kena serang dengan Amerika, duit Iraq cukup tinggi, antara tertinggi dunia Siapa dapat yang bekerja di Iraq tu memang orang kaya ya. Tapi bila Iraq dah kena serang, dan Saddam pun jatuh, kerjaan dia tu jatuh, duit dia tak ada nilai lah. Walaupun duit yang sama dulu, yang harga ni kadang dengan RM1 dia boleh beli macam-macam, tak ada nilai dah hari ni. Itulah syariat. Jadi syariat tu berubah. Setiap Nabi bawa syariat kena ikut yang itu. Sedangkan taubatnya umat Rasulullah ni, umat ini adalah dengan meninggalkan perbuatan dosa dan berazam bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Itulah cara taubat umat Nabi Muhammad. Tinggalkan terus perkara tersebut, jangan buat lagi, nak jadi orang baik. Itulah taubat. Bukan dengan cara bunuh diri. Kan? Jika kita lihat hadis ini secara teliti dan melihat kalimah sesudah ungkapan agama itu mudah, kita akan dapati bahawa Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita bahawa seorang Muslim berkewajipan untuk tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadahnya, sehingga akibat daripada berlebih-lebihan itu tadi, ia akan melampaui batas dalam agama. Dia dah seronok dalam ibadah, dia rasa dia hebat ibadah, dia akan pandang orang semua di neraka. Sebab dia ni rajin jaga tahajud, dia rajin jaga Quran, ya, dia rasa diri dia hebat, dia akan datang sifat ujub, dia akan pandang orang ni semua hina. Kau nak sembang aku, kau Quran berapa kali khatam? Aku khatam masa nak kahwin dulu. Tak payah, kalau kau nak khatam masa kahwin kau dulu, tak payah dia dengan aku bab ni, tak payah. Dia akan jadi macam tu. Nah, kalau rajin untuk follow kuliah pun sama juga.
Iblis pandai juga. Dia akan bandingkan pula. Engkau ikut kuliah apa? Ustaz mana? Tak payah lah. Aku tiap-tiap minggu 10 orang ustaz aku ikut. Engkau dekat satu kuliah hari tak payah. Dia kan tahu macam tu. Ini semua tipu daya iblis. Orang ni buat ibadat tapi dia konak. Sebab apa? Sebab apa kena jadi macam tu? Sebab pengetahuan agama kita tak mendalam. Tapi para ahli ulama, mereka ibadah cukup dahsyat. Yang tak boleh ikut. Orang yang faham agama ni, dia punya agama, dia punya amalan agama dia hebat. Kita pun tak tahu macam mana dia boleh buat. Contoh saya beritahu, Imam Bukhari sendiri lah. Imam Bukhari ni, berapa jilid tuan-tuan, dia buat. Bila masa dia buat, dia bukan buat satu kitab, Imam Bukhari. Satu contoh dia bagi ni. Banyak lagi imam lain satu contoh je. Imam Bukhari ni bukan satu kitab tu. Macam-macam kitab dia buat. Berpuluh-puluh kitab dia ada lah. Bila masa dia buat, umur dia pun bukan panjang mana. Celah mana dia buat? Dalam masa sama dia boleh pergi berdakwah, dia boleh beradah. Macam mana ni? Tak teliti kita. Tapi kita yang tak ada apa-apa ni, kita cuba nak dekat dengan agama dan kita alhamdulillah selamat rasa agama. Tapi bila kita rasa ibadah kita hebat, kita akan datang ke ujung. Sebab kita punya pengalaman agama tak tinggi mana pun. Dia boleh berbiasa-biasa je. Tapi cukup dengan beramal dengan agama. Tapi kita kata kita buat agama ni macam kita dah ahli masjid, kita dah buat tahajud, kita rasa wah hebat aku ni. Itu kan jadi macam tu. Sebab apa? Hilangnya tawaduk dalam diri. Jadi kita ni tuan-tuan, tawaduk kena ada. Hebat macam mana ibadah pun kan, tak hebat mana pun sebenarnya. Kita yang rasa kita hebat, letakkan tawaduk. Aku tak ada apa-apa. Orang tu lagi hebat. Jadi letak tawaduk ni, bila kita rasa kita hebat, letakkan tawaduk. Aku tak ada apa-apa pun. Itu insyaAllah selamat. Ya? Kemudiannya, sehingga kan akibat daripada berlebih-lebihan itu tadi, ia akan melampaui batas dalam agama. Ya. Dia akan memandang orang lain semua tak betul, dia seorang je betul. Dengan melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak ada asalnya dalam agama. Seperti sebut tadi tak, Nabi buat macam ni, dia konon buat sana. Nabi suruh puasa Isnin Khamis, dia bantai buat hari Rabu Jumaat juga. Sebab apa? Dia rasa diri dia bagus. Dia rasa Nabi ni tak enak. Bukan Nabi tak bagus, tapi saya ni, dia akan datang, dia konon itu lah. Nabi tu kalau tak bagus, Nabi tunjuk. Lepas tu, apa lagi yang lagi bagus? Apa yang lagi bagus? Nabi tunjuk yang terbaik. Kesan daripada wasatiyah ni, keseimbangan ni. Kesan daripada konsep kesederhanaan wasatiyah adalah, yang pertama, kesederhanaan dalam melakukan ibadah. Bersederhana. Iaitu memberi ruang kepada individu untuk melakukan ibadah, bertoleransi dengannya. Kita nak pegang wasatiyah ni, kita boleh, orang kata apa, boleh ekstrim, bukan ekstrim lah. Kita bertegas dalam beragama, dalam perkara rukun Islam. Dalam bab solat. Itu 5 waktu, confirm, wajib kena jaga. Kat mana-mana pun kena jaga solat fardu 5 waktu dah. Mesti kena buat. Itu okey. Kan? Contohnya kita berpegang teguh dalam bab rukun-rukun Islam. Yang keduanya, kesederhanaan dalam makan dan minum. Tidak berlebih-lebihan hingga mendatangkan penyakit dan sebagainya. Yang ketiga, kesederhanaan dalam perbelanjaan dan tidak membazir. Dan ini urusan kehidupan bersama, kena wasatiyah juga. Tidak membazir. Yang keempat, kesederhanaan dalam mencapai tuntutan jiwa dan raga. Jadi semua kepentingan kesederhanaan Islam ini mendorong kesederhanaan umat Islam untuk mematuhi ajaran dan ketentuan agama Islam. Ya, pentadbiran keadilan, maksudnya mentadbir dengan adil, penyebaran kebaikan dan kebenaran, menyebarkan kebaikan, mencapai tujuan kekhalifahan di bumi. Kan? Kenapa Allah Taala perintahkan manusia menjadi khalifah di bumi? Untuk menguruskan bumi dengan adil, dengan baik, yang merupakan seni bina dan ikatan Tuhan yang Maha Kuasa. Memberi hak semua orang kepada manusia, kan? Kesederhanaan juga menunjukkan agama Islam sebagaimana adanya cara untuk menghilangkan kecurigaan dan menghapus semua tuduhan terhadapnya. Bila kita bersederhana ni, orang tengok Islam satu agamanya tolerate, boleh tolak ansur. Islam tak ganas, Islam tak ekstrim, ni ditunjukkan. Ini yang dibuat di barat, NGO Islam di barat. Datang apa isu Palestin, tengok bukan hanya orang isu Palestin, bukan isu orang Islam saja semua tak. Tapi mereka menerangkan tentang sejarah Palestin. Dulu World Trade Center kena bom 2011. Kan? NGO Islam ni main peranan, bagi terang kepada orang bukan Islam, bagi Quran, tunjukkan terang apa itu Quran, apa itu ini. Kan? Di sanalah banyak buat benda-benda usul-usul macam ni. Kesimpulannya, terjemahkan wasatiyah dengan bahasa wahyu. Ini dengan Quran dan juga hadis, bukan dengan nafsu, bukan dengan nafsu.
kembalikan pemahaman sebenar wasatiyah mengikut acuan syarak. Adapun terjemahan wasatiyah kepada erti kesederhanaan tidak menepati sepenuhnya erti wasatiyah seperti mana yang ditafsirkan oleh ulama berdasarkan kepada ayat Quran dan hadis serta amalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Sebab tu bila perkataan wasatiyah itu orang salah faham, dia kata liberal. Tu dia bila sebut liberal, kita tengok ancaman. Tak, sebab salah faham. Tengok dulu, konteks apa yang dikatakan liberal tu. Sederhananya Islam yang kita anuti bermaksud teliti menegakkan keadilan, pada masa yang sama menafikan diskriminasi, berusaha menunjukkan contoh teladan kepada penganut agama yang lain. Yang keduanya, kesimpulan yang kedua, memerangi mungkar, menjauhi penyelewengan terhadap pemahaman agama, terusnya konsisten merujuk Al-Quran dan Al-Hadis, membina kekuatan umat guna untuk mendaulatkan Islam. Itulah sederhana Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Setiap yang melampau atau cuai adalah ditolak dalam syariat dan juga akal. Ia bukan daripada Islam. Begitu juga dari logik insani yang sejahtera. Ketiganya, semoga kehidupan kita yang kita bina biarlah benar-benar bersifat wasati dalam mafhum yang menyeluruh dengan maksud mengutamakan yang terbaik, keadilan, istiqamah dan sifat memelihara kehidupan dengan cara yang membina keharmonian dan ketenangan sama ada pada dirinya sendiri atau pada masyarakat, sehingga tidak dilihat dalam bentuk takalluf ekstrim dan melampau. Kesimpulan yang keempat, tidak wajar menumpukan satu tanggungjawab sahaja tetapi meninggalkan tanggungjawab yang lain. Sibuk beribadah sampai tak kerja tapi ni tak nak. Aku nak fokus mayang je nak. Tak nak dalam kau ni semua dunia ni. Tak nak campur dengan orang. Benda kendara pun tak bagi. Ni semua kata bid'ah lah. Ni semua tak betul semua naik. Tapi tak orang pun tak nak. Nak fokus ibadah. Tak. Islam bukan macam tu. Ya. Fokus pada satu, tinggalkan yang tak. Adapun menyederhanakan umat Islam daripada beramal dengan ajaran Islam, ia perlu dicermati bagi mengelakkan daripada melonggarkan pegangan umat Islam dan mereka takut untuk menjadi umat yang kuat kerana takut dianggap sebagai pelampau agama. Kita jaga solat fardu 5 waktu, itu bukan melampau dalam agama. Kita bertegas dalam menunaikan solat, bertegas dalam bab menutup aurat, itu bukan ekstrim. Itu tanggungjawab kita. Tak? Itulah tuan-tuan, wallahu ta'ala alam, tentang kupasan tajuk yang ke-9. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk pada kupasan tajuk yang ke-10, iaitu amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala.